Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Coming days normal. Kalau ada reshuffle pun normal. Sekolah rendah kanak-kanak berkeperluan khas di Sarawak guna sistem tersendiri. Rainforest in the City pemanas badan sebelum Rainforest World Music Festival 2019. No, you see, what happened is, in the constitution, we have the right to impose sales tax, like what I did to oil and gas. That is just one of the commodities. I am looking into other commodities where we can also impose sales tax. That will give us a new revenue stream. Selepas minyak dan gas, Sarawak kini telah kenal pasti hidrogen antara komoditi baru yang berpotensi untuk dikenakan cukai jualan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia bagi meningkatkan sumber pendapatan bagi negeri Sarawak yang melibatkan penghasilan hidrogen berskala besar. For instance, if we are able to produce mass hydrogen, maybe another commodity that we can impose tax. And also a lot of other commodities. Because that sales tax is not confined to one commodity. Spekulasi bertiup kencang mengenai rombakan Kabinet Kerajaan Sarawak. Ia mula dibangkitkan sebuah akhbar berbahasa Cina yang memetik sumber. Ketua Menteri dilaporkan akan rombak Kabinet Negeri pada 26 Jun ini. Perkara ini sekali lagi diajukan kepada Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini dan ini jawapan beliau. At the moment saya ada lah. Very soon? Huh? At the moment saya ada. Not at the moment, I'm not thinking of reshuffling. Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak bercadang untuk turut mengaplikasikan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI kepada murid tingkatan 1. Namun ia hanya akan dijalankan sekiranya program sama yang bakal dilaksana di peringkat sekolah rendah berjaya. Pengajaran dan pembelajaran dua subjek itu dalam bahasa Inggeris akan bermula pada kemasukan Januari 2020. Menurut Menterinya Datuk Seri Michael Manyin Jawong, cadangan ini dibuat berlandaskan keperluan semasa dua subjek berkenaan. Jelasnya penggunaan bahasa Inggeris akan lebih memudahkan para pelajar memahami istilah dan bahasa teknikal lain dalam bidang sains dan teknologi. Malah bahasa Inggeris adalah bahasa pertuturan di peringkat antarabangsa, maka penting untuk para pelajar menguasainya. Sementara itu, Manyin menyatakan kebimbangannya terhadap jumlah peratusan pelajar tingkatan 4 seluruh negara yang memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains. Tahun lalu ujarnya hanya 28% pelajar seluruh negara dan sejumlah 23.2% dari Sarawak yang memilih aliran sains dan hanya 10% yang memilih aliran sains dan teknologi di peringkat universiti. Untuk itu, pihaknya berharap agar peratusan ini mampu meningkat sekurang-kurangnya 40% pada tahun-tahun mendatang. Presiden Persatuan Wanita India Sarawak Siwa, Lucy Lingham dilantik sebagai penghulu wanita India pertama di Sarawak. Beliau diraikan dalam satu majlis di sebuah hotel di Ibu Negeri. Lucy 67 tahun sebelum ini menyandang jawatan kapitan dan telah berkhidmat dalam pelbagai organisasi. Antaranya Persatuan India Kuching, Kuil Sri Maha Mariamman Kuching, Hindu Sanggam Sarawak Chapter dan Yayasan Pelajar Hindu Sarawak. Lucy ketika ini masih mengetuai Persatuan Wanita India Sarawak dan Persatuan Silambam Sarawak. Beliau juga merupakan ahli pengasas Persatuan Kabadi Sarawak. Lucy dilantik sebagai ahli Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS 3 minggu lepas. Tiada bayaran atau free of charge. Itu pengumuman mengembirakan kepada sesiapa yang nak saksikan pelancaran Rainforest in the City RITC 2019 2 Julai nanti. Ini dimaklumkan sendiri Menteri Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian, Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dalam sidang media di Basaga Holiday Residence. Jadi 2 Julai ini, orang Sarawak atau orang mana sekalipun boleh datang beramai-ramai. Lokasinya di Kuching Amphitheatre. RITC 2019 diadakan dari 2 hingga 11 Julai 2019 dari 7.30 malam hingga 11 malam. Julung kali diadakan, ia menjanjikan pengalaman baru yang mengagumkan dengan alunan muzik hutan hijau.
RITC 2019 adalah sebahagian daripada kempen Melawat Sarawak 2019. Sepanjang 10 hari itu, RITC 2019 akan membawa pengalaman rainforest kepada penduduk di Bandaraya Kuching. Penduduk akan didedahkan kepada budaya, alam semula jadi, makanan dan perayaan di Sarawak dan ditambah dengan muzik, lampu dan teknologi. Dalam mencantikkan lagi RITC 2019, penganjur akan memasang unsur-unsur visual dan seni di kawasan tersebut bagi daya tarikan pengunjung. Ada pemetaan hutan, pokok LED, terowong kehidupan dan bola lampu LED. Turut dipersembahkan kumpulan muzik Ad Adau yang akan menjadi acara penting dalam majlis pelancaran 2 Julai nanti. Setiap hari pengunjung akan dihiburkan dengan pelbagai kumpulan muzik dengan muzik yang berbeza dikelilingi alam semula jadi, lampu dan teknologi. Sedih lah. Macam kulit pun dah segera dulu lagi, siapa tercemar. Siapa panas. Wishland Neurofeedback Center bakal siap sepenuhnya bulan hadapan. Pusat intervensi setempat ini menggunakan teknologi canggih dari Korea dan bertujuan bagi membantu penghidap cerebral palsy aktifkan sel-sel otak yang pasif dan tercedera. Jadi yang inilah yang hendak kita lihat, and we actually support what Wishland aspires to. Selain daripada untuk membantu dari segi terapi, starting with physiotherapy and then other therapies that is needed, plus also basic literacy skills, and now into sports. Ia mempunyai 8 zon utama. Antaranya adalah zon fisioterapi, zon kemahiran hidup, zon akademik, zon permainan, zon hidroterapi, zon pemulihan dan zon Neurofeedback Center. Tambah beliau, peruntukan untuk pembinaan Neurofeedback Center sebanyak RM50,000. Beliau berkata demikian semasa kunjungan hormat oleh Kelab Mairij Sarawak di Baitul Makmur hari ini. Datuk Seri Fatimah turut mengumumkan berita baik buat kaum bapa yang baru menerima cahaya mata. Kerajaan telah mengumumkan cuti tanpa rekod kepada pekerja swasta untuk bantu menguruskan isteri yang bersalin. Menurutnya, cuti bersalin selama 3 hari kepada para bapa tidak mencukupi dan perlu ditambah. Sekurang-kurangnya rasa saya seminggu, sekurang-kurangnya. Ya, 3 days lagi what if the baby, let's say, needs further attention. Nowadays we always hear of children or babies having jaundice, for instance. So even though they had been discharged and had to be brought back to the hospital again for treatment and so on. So 3 days is just barely enough. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah turut umumkan bahawa sekolah rendah bagi kanak-kanak berkeperluan khas di Sarawak yang bakal dibangunkan tidak akan menggunakan sistem sekolah pendidikan khas disediakan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Ujarnya, sekolah berkenaan akan menggunakan model pembelajaran serta amalan yang digunakan di negara lain terutamanya Australia. Juga dipertimbang adalah elemen sukan kerana golongan berkeperluan khas ini juga boleh berjaya dalam sukan jika diberi peluang dan latihan yang betul. Untuk itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah mengarahkan kementeriannya melakukan kajian selama 3 bulan ke atas kertas kerja untuk mewujudkan sekolah berkenaan. Kementeriannya juga bakal mengadakan lawatan ke beberapa sekolah di Australia setelah mendapat kelulusan Kabinet Negeri sebagai sebahagian daripada kajian.
Hampir setahun lalu atau lebih tepat pada 4 Disember 2018, Kuching dikejutkan dengan letupan gas di City One Mall. 3 maut, 26 lagi cedera dalam kejadian itu. Muhammad Uzair Ukbah Abu Bakar, salah seorang yang cedera, trauma sehingga ke hari ini. Dia berkongsi pengalamannya bersama penonton Awani Sarawak. Tiada sehari pun dalam hidup Muhammad Uzair berlalu tanpa memikirkan detik hitam itu. Masih terngiang di telinganya bunyi letupan pada hari kejadian. Malah sehingga ke hari ini dia takut untuk bekerja di tempat yang berisiko. Memang masih fobia asal macam dengar bunyi macam bunyi meletup ke, bunyi bunga api ke pun masih macam terkejut, macam semangat sudah hilang. Malah apa bunyi letupan kita akan fobia maksudnya. Macam takut. Takut kan? So sebabnya kami belum sedia nak kerja macam tempat yang ada masak-masak, berges. Uzair sempat menyelamatkan diri dalam keadaan 40% badannya melecur. 4 bulan dia terpaksa menahan pedih kesakitan. Sedih lah. Macam kulit pun dah segera dulu lagi, siapa tercemar. Siapa panas? Siapa panas. Fikir keluar pun terpaksa pakai suit diimpun. Pakai dengan panjang. Siapa berjumpa macam dah selalu. Jadi kita pun rasa malu juga di rumah. Malu. Keluar terpaksa pakai baju lengan panjang. Uzair merasakan dirinya kurang berkeyakinan untuk bergaul dengan masyarakat luar. Setakat ini dia masih menganggur dan belum mendapat sebarang pekerjaan tetap. Uzair berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama Awani Sarawak di Kuching. Mempercepat elektrifikasi di luar bandar di negeri Sarawak. Itu inisiatif utama yang bakal dilaksana Sarawak Energy Berhad. Sarawak Energy menerusi kerjasama dengan Kementerian Utiliti. Ia sekaligus menyedia bekalan tenaga yang boleh dipercayai, diperbaharui dan mampu milik kepada komuniti pedalaman. Menurut pengerusinya, Datuk Amar Abdul Hamid Sepawi, pihaknya juga akan laksana projek-projek utama yang menyokong visi Kerajaan Sarawak bagi mentransformasikan bumi kenyalang. Menyentuh perspektif wilayah, Sarawak Energy juga sedang laksanakan inisiatif Grid Borneo sebagai sebahagian daripada visi mempunyai Grid ASEAN. Sarawak Energy juga sedang berusaha mengurangkan impak negatif dan memaksimumkan kesan positif menerusi projek-projeknya. Ia sebagai usaha memastikan kelestarian dalam melaksanakan projek-projeknya. Jika semua proses berjalan lancar, Tanjung Embang akan ada perkhidmatan feri. Jadi mudahlah bagi penduduk yang tinggal di Kampung Beradik, Semilang dan Tiang Api. Kata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, permohonan tersebut telah dihantar kepada Kerajaan Sarawak untuk pertimbangan dan kelulusan. Menurutnya, ketika ini, pakar perunding yang dilantik sedang buat kajian keselamatan laluan sungai. Kerajaan Sarawak akan ambil alih projek berkenaan yang dibatalkan Kerajaan Persekutuan. Jika dilaksanakan kelak, ia akan memendekkan jarak perjalanan daripada kampung ke Bandar Kuching. Sekaligus membangunkan sosioekonomi penduduk di Kampung Beradik, Semilang dan Tiang Api. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Salam hormat.